Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam sesi PDPR untuk PKP 3.0 ini setelah dilanjutkan hari Jumaat kan. Okey, dilanjutkan sehingga 30 bulan 6. Lagipun kita dah tahu sekolah akan hanya dibuka sekiranya selepas 25 Julai. So tak apa. Kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita untuk bab 5 noh. Itu kita sebelum ni kita dah habis dah bab 5.3 yang bertajuk alkohol. So hari ni kita akan sambung lagi. Okey. Apa yang kita akan bincangkan hari ni ialah berkenaan dengan hasil pembelajaran kita 5.4, iaitu berkaitan dengan lemak. Biasanya orang perempuan cukup marah lah kalau sebut lemak ni kan. Dia malu lah. Okay, lemak ni bukan setakat yang ada dekat badan kita. Banyak benda yang kita makan mengandungi lemak tanpa kita sedari. Okay, kita akan berkenalan dengan lemak ni dengan lebih baik, sebab ada lemak yang baik, ada lemak yang tidak baik. So, kalau kita tahu lemak yang baik, kita boleh makan banyak. Ada lemak yang tidak baik, kita kena kurangkan. So ada yang jadi kita boleh ubah persepsi kita tentang lemak ni. Okay, baik. Apa itu lemak? Lemak ialah sejenis batian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, ingat lemak sama macam karbohidrat, dia ada karbon, hidrogen dan oksigen. Cuma lemak ni 2 kali ganda karbohidrat. Kalau karbohidrat tu macam nasi tu karbohidrat. Tapi kalau lemak ni dia double. Dia punya percentage ataupun bilangan karbon dia, hidrogen dan oksigen dia tu double. 2 kali ganda lebih banyak berbanding karbohidrat. Okay. Lemak adalah sebatian karbon organik. Ni macam ni dia bagi gambar apa? Dia bagi gambar minyak nyok ataupun minyak kelapa darah, sama lah tu. Okay, cuma minyak nyok dia guna kaedah mentanak sehingga keluar minyak, mentanak santan kan. Tapi kalau minyak kelapa darah ni pun lemak juga, dia guna kaedah cold press ataupun kita panggil dia kaedah tekanan sejuk. Okay, kacang kita makan. Sebab tu orang perempuan ataupun orang lelaki yang suka makan kacang ni muka dia akan nak jerawat. Sebab dia ada minyak, ada lemak. Daging tengok daging kawasan yang berputih-putih ni, ni lemak ni. Daging yang merah ni protein, yang putih-putih ni kita panggil lemak. Dalam susu pun ada lemak. Okay. So lemak tu sebenarnya sebatian karbon. Lemak wujud dalam keadaan 2 keadaan. Yang pertama berpejal, yang kedua secair. Okay, yang berpejal yang kamu tengok contohnya apa? Ni. Kat daging ni putih-putih ni berpejalan ni, dia ketui-ketui. Okey. Tapi yang berbentuk cair contohnya macam minyak nyok, minyak masak kan. Okey, lemak yang berkeadaan berpejal pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Sumber lemak haiwan termasuk manusia biasanya berpejal dalam keadaan bilik. Dia tak cair. Okey, contohnya ayam, lembu, kambing dan ikan. Ikan ada lemak? Ada. Apa pula tak ada ikan? Ikan lah banyak lemak juga. Tidak tak wujudlah minyak ikan kan. Okey, yang kedua lemak yang berkeadaan cair sebagai minyak. Kita panggil minyak lah. Lemak duduk dalam keadaan cair, suhu bilik dipanggil minyak. Minyak biasanya duduk dalam tumbuhan, sumber tumbuhan. Okey, contoh minyak yang kita ada yang dalam bentuk minyak ni, contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kacang soya, minyak bunga matahari, minyak canola, macam-macam jenis minyak yang daripada sumber tumbuhan. Tu panggil minyak. Tu bahasa lah. Biasanya lemak ni kita pejal, minyak ni lemak dalam keadaan cair. Boleh faham tak? No? Tapi lagi lemak seperti hidrokarbon, lemak juga dibagikan kepada 2. Hidrokarbon pun ada tepu dan tak tepu. Ingat balik tak? Etana dengan etana. Etana tepu. Hidrokarbon tepu. Etana tidak tepu. Lemak pun sama, dia boleh dibahagi kepada 2. Yang pertama lemak tepu dan lemak tidak tepu. So, kita boleh berkenalan lagi dengan lemak. Okey, lemak tepu. Persamaan dia apa dengan lemak tidak tepu? Yang pertama, sama-sama dia adalah unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Dua-dua lemak ni tidak larut dalam air. Bubuh dalam air, memang dia tidak akan larut dalam air. Biasanya minyak akan terapung. Lemak akan terapung di atas air. Betul, sebab ketepatan lemak atau minyak ni lebih rendah berbanding ketepatan air. Okey. Dan sumber penting asid lemak dalam badan. Dua-dua benda ni penting dalam badan kita. Sebab dia sumber penting asid lemak. Okey, dalam badan kita perlukan lemak. Okey. Perbezaan dia. Kalau lemak tepu, sumbernya haiwan. Nampak tak guys tu? Yang kedua, sumber
bagi lemak tak tepu adalah tumbuhan. Okey, beza lah. Haiwan lemak tepu, tumbuhan lemak tidak tepu. Yang kedua, keadaan suhu bilik. Lemak tepu pepejal. Macam lemak haiwan tadi pepejal. Lemak tidak tepu tumbuhan sebab dia cair kan. Cair tu daripada tumbuhan. Okey. Yang ketiga, takak lebur. Lemak tepu tinggi, lemak tidak tepu rendah. Sebab tu kalau kamu tengok dalam kita bubuh dari minyak lemak dekat atas belanga kita bakar daging kan, lemak tu cair tak? Payah kan? Dia maksud nak lebur daripada lemak tu jadi minyak tu payah. Berbanding kalau kamu ambil minyak tak buka api lagi pun, minyak tu memang dah cair dah, maksudnya dah lebur dah. Tapi kalau kamu bangun pagi-pagi sejuk terlampau, kamu tengok lemak tu dia akan, minyak sawit, minyak masak tu dia berketul kan, minyak sawit kan, dia akan berketul keras putih bawah. Tapi bila kamu letak sikit dekat dengan dapur bagi panas sikit, coreh dia cair. Tu maksudnya takak lebur dia rendah. Okey, bilangan atom hidrogen dalam molekul. Dalam lemak tepu dia dah maksimum dah. Kalau dalam lemak tak tepu belum maksimum. Kan sama macam etanol, dia boleh tambah hidrogen lagi sebab dia dah double tu, ikatan double. Okey, penambahan atom hidrogen dalam molekul. Dalam lemak tepu tak boleh tambah dah. Tapi kalau lemak tidak tepu boleh tambah. Okey, untuk kamu setakat ni, kalau kamu nak hafal, tak payahlah nak apa yang bilangan hidrogen dengan bilangan atom hidrogen ni. Sebab saya pening macam mana maksimum tak maksimum kan. Yang penting kamu kena ingat, lemak tepu mai daripada haiwan, pepejal, takak lebur tinggi. Kalau lemak tidak tepu daripada tumbuhan, dia cair, dan takak lebur dia rendah. Okey, hafal 3 ni cukup untuk kalau soalan bahagian B. Okey, saya boleh faham dekat situ untuk bab untuk lemak ni, tepu dan lemak tak tepu. Tapi persamaan dia sama. Lemak tepu dan lemak tak tepu sama dia. Karbon, hidrogen, oksigen. Tak larut dalam air, sumber penting untuk badan. Okay, boleh no? Okey. Okey, kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Tengok makanan kat sini. Tak apa kesan dia kalau kita ambil lemak berlebihan terhadap kesihatan? Lemak penting untuk badan. Kalau orang tak ada lemak, dia akan senang sejuk. Okay? Dia tak berapa nak kuat berbanding orang yang berlemak ni. Tapi dia ada masalah bila ambil berlebihan. Okay. Lemak merupakan satu komponen gizi seimbang penting dalam pemakanan manusia. Kena ambil. Tapi pengambilan makanan mengandungan lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan menjejaskan kesihatan. Jadi kat sini kalau kita fikir, lemak ni penting dan dia tak boleh ambil berlebihan. Okey, orang kata minyak sawit tu kita makan, kita masak guna minyak sawit. Dia masalah minyak sawit dia tidak bermasalah sebab dia lemak tak tepu, tapi dia jadi bermasalah bila kita guna berulang kali. Dia akan jadi sumber bahaya lain. Kita kena faham yang tu. Tapi kalau lemak tepu macam lemak ayam, lemak lembu, kita bakar, nampak macam menarik kan. Lemak daging kan, bila kita bakar dekat api sedap. Yang tu sangat bahaya sebab aras kolesterol kita akan bertambah. Aras kolesterol ni tinggi atau rendah, dia bukan bergantung pada badan orang tu obesiti atau tidak, tapi dia duduk dalam salur darah. Bila duduk dalam salur darah bahaya. Dalam darah tu, kalau lemak yang orang gemuk ke ataupun orang yang berisi, lemak dia duduk di bawah kulit dia, tak apa, tu bukan tak apa, tu dia jadi obesiti, dia gemuk kan. Tapi kalau orang yang kolesterol ni duduk dalam darah, tak kira kurus atau gemuk, kalau dia berlebihan ambil, orang kurus pun senang kena penyakit kan. Okey, apa kesan dia lagi? Lemak tepu terdiri daripada haiwan seperti keju, telur, mentega dan daging yang mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi. Dan telur ada dalam mentega tu dia main daripada sumber haiwan. Kalau buat daripada sawit tak apa, kalau daripada lemak haiwan dia buat jadi mentega, tu bermasalah lah sikit, tak boleh makan banyak lah. Keju memang confirm lah daripada haiwan sebab daripada susu masam. Okay, kolesterol dia tinggi. Kepentingan kolesterol dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel badan, sintesis jus empedu dan hormon seks, serta pengambilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Kolesterol ni penting, jangan tinggi saja. Kolesterol ni dia penting. Dia nak buat apa? Nak bentuk membran sel manusia, nak buat jus empedu supaya badan kita ni boleh menyingkirkan toksik. Jus empedu tu kan,
dan hormon seks. Maksudnya dia akan membentuk hormon seksual. Maksudnya kat situ bukannya kehendak seksual, tapi hormon seks ni kita kata macam pembentukan badan manusia mengikut jantina dia, satu. Kemudian dia punya kematangan sperma dan ovum dia, itu penting lah. Hormon seks kan dia ada kepentingan dia bila dengan kolesterol ni. Dan vitamin D ni untuk jaga kulit kita. Bila kita dedah dengan ultra ungu daripada matahari, kalau kurangnya kolesterol, kulit kita senang rosak. Okey. Ni saya tunjuk tadi yang saya kata tadi, batu karang, hempedu dan jaundice. Kalau kata kolesterol berlebihan, batu karang, hempedu dan jaundice. Batu karang ni duduk dalam hempedu. Jaundice ni dah demam kuning ya. Okey. Demam kuning, budak-budak kena jaundice kuning. Okay. Orang tua pun kena, tapi demam kuning orang tua dia melibatkan hati. Okey. Kemudian mendapan kolesterol dalam bahagian dinding arteri dan atherosclerosis. Ni. Dalam salur darah kita dia ada lapisan lemak yang tebal, dia terenak. Okey, menyebabkan salur darah kita menyempit. Okey. Ni tengok batu karang, hempedu, jaundice. Kolesterol berlebihan dalam badan dapat membentuk batu karang, hempedu yang menyekat salur hempedu. Salur hempedu duduk kat pankreas ni. Okey, dia akan berketul-ketul duduk dalam hempedu. Bila berketul-ketul dia warna merah. Okey, menyekat salur hempedu. Dia sekat kawasan ni. Dia sekat, itu yang kencing keluar darah tu. Okey, salur hempedu yang tersekat boleh menyebabkan jaundice. Bila salur hempedu tersekat, so dia akan menyebabkan seseorang tu demam kuning. Tengok mata jadi kuning, kulit jadi kuning. Kan budak-budak ni, tapi budak dia bukan sebab kolesterol, sebab bilirubin dalam badan dia tak keluar. Tapi kalau dalam manusia manusia dewasa, bila hempedu dia tersumbat, menyebabkan sistem badan dia bermasalah, dia kena jadi demam kuning. Okey. Mendapan kolesterol dalam bahagian dalam arteri darah ni kan, dan atherosclerosis ni, darah kita ni lumen normal dia macam tu lah, bersih. Tapi kalau kolesterol dia tinggi, dia akan termendap dalam salur darah tu. So lumen tu salur darah tu jadi kecil. Jadi payah darah nak bergerak. Tu yang jadi tekanan darah tinggi, sebab darah nak lalu susah. Bila darah nak lalu susah, tekanan darah menjadi terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, ada penyakit lain lah, jantung, stroke dan sebagainya. Okey, tu saya kata tadi, menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Okey, dia menyekat lalu aliran darah yang dikenali sebagai atherosclerosis. Ni normal. Lemak banyak, kita makan lemak tepu, jadi atherosclerosis sebab lemak mendap dalam salur darah. Hati-hati. Okey, atherosclerosis menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Okey, bila darah tu susah nak lalu, sempit, jadi kena pressure kuat, jantung kena press kuat. Bila press kuat, tekanan darah tinggi ya. Faham tak? Kan tekanan darah ni kita ambil dup kan. Dia ada tekanan darah atas, tekanan darah tinggi, dan tekanan bawah rendah kan. Itu yang tu dia menunjukkan bila tekanan darah dia nak mengepam tu makin susah, menyebabkan tekanan kena lagi tinggi, baru darah tu boleh mengalir ke badan. Sebab apa? Sebab salur darah dah tersumbat dengan kolesterol. Okey, stroke. Arteri menuju ke otak tersumbat. Ni kalau kata arteri dalam otak kita ni dah ada salur darah tu tersumbat dengan kolesterol dan lemak, menyebabkan stroke. Macam mana? Bila tersumbat darah tak boleh lalu, dia meletup. Meletup menyebabkan darah tu tutup kawasan otak, menyebabkan kita boleh jadi stroke dan boleh menyebabkan serangan jantung juga. Kalau di jantung, serangan jantung, darah tak sampai ke jantung. Darah tak boleh sampai dan darah nak pump tak boleh, menyebabkan mati. Alhamdulillah lah. Okey. Langkah-langkah dia. Bila dah tahu ada penyakit sebabkan apa punca kolesterol dalam badan berlebihan, kita tahu. Dan punca daripada lemak tepu. So lemak tepu ni akan menyebabkan kolesterol berlebihan dalam badan. Bila kolesterol berlebihan dalam badan, menyebabkan atherosclerosis, sakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi, dan boleh mati. So kita boleh
tahu cara-cara untuk meningkatkan ataupun mengelakkan masalah kesihatan kita yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan ni. So, yang pertama, mengurangkan pengambilan lemak tepu dalam makanan. Salah ke makan? Tak salah. Boleh makan dan kena makan juga. Supaya kita ada kolesterol yang kita boleh ada vitamin D yang cukup, kita ada sel yang cantik, kan? Lepas tu kita boleh ada hormon seks yang bagus. So, barulah kita akan hidup dengan normal. Cuma jangan berlebihan. Kurangkan. So kalau sehari setiap hari makan daging, kurangkan daging merah, terutamanya daging lembu lah. Lembu daging kambing kita akan kurangkan, mungkin seminggu 2 kali atau seminggu sekali lebih baik lah. Okay. Mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Contohnya minyak. Boleh makan minyak ikan kan, minyak apa kita panggil minyak nyok kan. Orang Jepun sekarang ni dia suka cari minyak kelapa darah. Di Malaysia tempat proses belum buat. Dekat Datai pun ada orang buat minyak kelapa darah. Minyak kelapa darah ni minyak yang bagus. Dia boleh mengurangkan aras kolesterol. Dan minyak yang terbaik untuk kita kurangkan aras kolesterol dalam darah ni, makanlah minyak zaitun. Terutamanya kita ambil daripada Palestin ataupun daripada Madinah. Minyak dia cukup bagus, minyak zaitun tu. So, dia dapat merendahkan aras kolesterol. So, nak masak guna minyak sawit, salah ke? Tak salah sebenarnya. Salah konsep yang kita faham, kata jangan masak guna minyak nanti. Tak. Yang salah tu daging yang berlemak dan ayam yang berlemak yang kita makan tu. Lemak-lemak tu yang menyebabkan kolesterol darah tinggi. Kalau setakat minyak sawit kita guna masak, bukannya kita guna banyak apa. Dan minyak sawit tu pun sebenarnya adalah lemak tak tepu. So jangan berlebihan lah. Macam mana pun jangan berlebihan. Semuanya kalau kita nak makan, kita suka makan keju, kurangkan makan keju. Suka makan daging merah, kurangkan. Ada langkah yang lain. Selain daripada tu, kamu boleh makan juga bawang putih sebagai salah satu bahan yang boleh memecahkan kolesterol dalam badan. Tanaman. Okay, kena ada exercise yang cukup supaya kolesterol dapat kurang dalam badan. So bila kita tahu cara makan yang betul, aktiviti yang betul, so kita boleh meningkatkan kesihatan kita dan mengelakkan masalah-masalah seperti sakit jantung, aterosklerosis, tekanan darah tinggi, dan boleh mengelakkan kematian. Bukan boleh mengelakkan kematian. Kematian ni macam mana pun Tuhan dah tulis dah bila kita mati. Cuma kita boleh elakkan mati. Nak boleh kata elak mati pada sebab tu ke? Tak jugalah. Maksudnya kita boleh elakkan daripada penyakit-penyakit tu. Kita doa pada Allah lah, kita jauhkan pada makanan-makanan yang berlebihan macam ni. Dan Islam pun anjur kita makan secara sederhana. So, kita makanlah dengan sederhana. InsyaAllah badan kita sihat, kita pun boleh beribadat dengan baik. Okay, saya rasa itu saja untuk tajuk lemak pada hari ini. So, terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama dengan Rasain hari ini. So, saya harap membantu dalam pembelajaran kita. Mohon maaf daripada saya sekiranya ada tersalah kata, tersilap bahasa. InsyaAllah jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.